Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni kita akan tengokkan market Bitcoin sebab apa Bitcoin untukkan pagi ni tu tampak di price jatuh balik below 16k ataupun kita touch balik 15k. So ada data yang menarik di chart untuk di Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain. So untuk hari ni Zul akan tengokkan. So let's go. Tanpa buang masa lagi, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di bawah 800 bilion seperti mana yang terangkan sebelum ni. So ada target untuk total market akan berada untuk bottom kita dalam around 400 bilion. So kenapa 400 bilion, nanti tu akan tunjukkan chart untuk total market cap. So currently total market untuk hari ni total market berada di 789 bilion, bawah 800 bilion. Kemudian volume hanyalah 73 bilion, bawah 100 bilion, consider low untuk crypto untuk weekday. Kemudian BTC sikit increase daripada 38.1 ke 38.5, Ethereum drop daripada 18% ke 17.3. Kemudian tengok untuk summary pergerakan untuk semalam tu, total market drop sebanyak 2.47% dengan volume sikit increase 54 daripada hari weekend ke weekday ataupun ke hari minggu ke hari kerja biasa. So minit 73 adalah still lagi low ataupun semalam barulah Isnin. So hari Selasa ada possible kita akan tengok akan ada kenaikan untuk volume, dan sekiranya ada kenaikan volume dan total market still drop, kita akan ada huge drop ke bawah. Drop sampai mana nanti tu akan terangkan di chart, sebab apa ikutkan mana tadi dah pun berlaku dropping dan dah breakout untuk punya trend line. So kalau siapa yang dalam Discord channel, dia ada dah semalam tu ada sharekan untuk trend line tu. So untuk harga semasa untuk pagi ni, kita tengok Bitcoin berada di mana. Untuk current time Bitcoin berada di 15.7k dengan untuk dalam tempoh 24 hours. Untuk hari semalam saja dia drop banyak 3.44. So still lagi masih belum pukul 8. So meaning consider ini still lagi lah daily candle untuk hari semalam still lagi aktif. So daily candle untuk semalam akan close pukul 8. So meaning data ini 15.7k, 3.44% adalah untuk data semalam, kita still lagi dropping. So untuk Ethereum daripada 1.2 ke 1.1 drop sebanyak hampir 100 dolar, iaitu dengan percentage 3.07%. So ini bila kita tengok Bitcoin dropping, kita akan jangkakan untuk altcoin juga, altcoin yang lain juga akan turut dropping, dan kita akan tengok ada tak altcoin yang melakukan kenaikan masa Bitcoin dengan dropping. So untuk BNB drop hampir 4%, untuk lain-lain altcoin Cardano 2.6, Coruscant 4.7. So mostly semua dalam rate. Tron saja naik 2.10. So lain-lain altcoin semua tengah dropping. So normal untuk pergerakan ini. So let's go, kita pergi ke chart. Sebelum ke chart, kita akan singgah ke Fear Index dulu. Fear Index kita berada di extreme fear tu dalam masa 1 jam ini. 1 jam lagi ataupun 58 minit lagi kita akan dapat indikator untuk fear semalam. So untuk di chart first, kita akan tengokkan di Bitcoin, apa yang berlaku di Bitcoin. Sebelum kita pergi Bitcoin, mungkin kita akan tengok dulu total market cap. Tu total market cap currently berada di 700 bilion, di mana tu ada jangkakan untuk kita akan drop kita punya next target. Sebab apa? Untuk di ini sama seperti pergerakan Bitcoin. Contoh kita ada higher high, total market higher itu adalah masa berada di hampir 800 bilion, iaitu masa bulan tahun 2017, dan kita berada di kawasan ni. So sekiranya kita tengok total market loss position ini, trendline yang kuning yang draw ni adalah 735 bilion. Kita akan zoom in sikit. Sekiranya kita loss 735 bilion line kuning ni, so net support adalah berada di 427. So net support adalah di consider yang ni, kita ada higher low ini untuk create trend line dan melakukan kenaikan. So meaning untuk pergerakan ni 427 adalah net support untuk total market punya chart. So meaning loss position 735, another 50, hampir 40% ke 50%. Kita boleh consider cakap 40% ke 50% untuk another drop untuk total market, meaning apa yang berlaku di Bitcoin. So Bitcoin juga akan jatuh 50% dan altcoin lain juga. Sebab apa? Kita tengok dengan current time untuk di Bitcoin. So currently kita tengok Bitcoin mewakili sebanyak percentage dalam market adalah di banyak 38%. So meaning 50% drop Bitcoin
drop total market akan drop untuk Bitcoin saja akan drop ke 150 bilion dan untuk lain-lain altcoin juga akan drop half. Seperti mana juga jadi ialah hampir 50% untuk dropping. So untuk Bitcoin sekiranya drop another 50% sampai mana? So 50% dari current time kita akan tengok. Kalau ada remark dah sebelum ni 50% dan 8% kita berada di omah 8K dan align dengan kita punya pergerakan channel ini. So itulah untuk pergerakan kita punya jangkaan untuk bottom dan jangkaan antara bulan 12 dan bulan 1. Tu letakkan 15/12 ke 15/1 adalah masa penentu untuk kita bottom dan sekiranya kita dapat bottom dan kita berlaku rejection di kawasan tarikh itu dan kita akan jangkakan possible kita akan sideways di kawasan bottom itu selama omah dalam 2-3 bulan untuk half year untuk tahun depan, kemudian barulah kita akan ada price above balik omah dalam kawasan 20k ke atas. So minit lah consider untuk good buy di kawasan omah dalam hampir 4 ke 5 bulan masa di harga bottom. So untuk di Bitcoin, let's go. Untuk current time kita akan tengok untuk di 4 hours Luaza sharekan sebelum ini. Inilah pergerakan ni untuk siapa yang tengok kita ada currently zone monitor 1 trendline yang ni. Zul ada buat aku rasa quarter adjustment dan dah maklumkan di Discord channel. Kemudian kita ada Fibonacci resistance, Fibonacci support. So currently kita bermain di kawasan support dan lost position support dan kita dah lost pun position trendline ini. So untuk trendline ni untuk semalam kita tengok ialah berlaku seperti breakout dan retest di mana kita tengok kita dah ada 1 point, 2 point dan breakout saja untuk semalam. Kita tengok macam mana pergerakan chart analysis, price dah buat pergerakan breakout dan retest. So kita ada breakout dan ada 1, 2, 3 candle ni sebagai retest untuk trendline. Kemudian kita ada major drop dan drop ini kita drop di kawasan ada line putih biru, line putih-putih biru ni. Tu ini adalah kawasan middle channel. Apa tu middle channel? Kita akan zoom out sikit. Kita akan tengok middle channel ni adalah channel besar ni dan kita ada pergerakan sini. So meaning ini adalah current support. So boleh berlaku bound, boleh berlaku rejection. Sekiranya kita lost position ni, jangkakan net support kita berada, major support kita berada di 14k dan trendline bawah ni adalah possible untuk kita punya harga bottom. So itulah pergerakan di Bitcoin. So current time kita akan tengokkan untuk short term di 4 hours. Kita dah lost position ini. Nanti tu akan alright, di Bitcoin dah pun lost position trendline ni. So manakah price target dia? So kita tengokkan last high, last low. Kita pun consider last high, last low. Ataupun kita boleh ambil yang ni je, last high, last low. Nanti tu akan cari tinggal untuk ni. Point triangle kita ambil yang ni saja. Dua yang ini. Last triangle adalah yang ni maknanya. Last triangle adalah yang ni. Kemudian kita tengok macam mana adalah dia supposedly naik breakout atas dan naik atas oleh 4 breakout. So kemudian kita akan panggil line ni last high, last low. So point of breaking maknanya kalau ikutkan di sini kita nampak alright, point breaking adalah price menuju ke kawasan almost 13 ataupun nak ambil lower pun boleh. Tu meaning kita nampak price tu dah sedang menuju kita punya net support lah 13k. So given time sama ada berjaya atau tidak, kita akan tengokkan sama ini adalah berlaku perlukan volume. Untuk current time kita tak ada sebarang news yang akan menyebabkan Bitcoin akan jatuh lagi. Tapi kita tak tahu, mungkin ada, contoh kita ada beberapa news mengenai selepas FTX collapse, bankrupt. Kita ada Genesis, kita ada Gemini, kita ada apa lagi untuk kita Genesis. Kemudian lupa Crypto.com. So ada urut-urut yang mengatakan. So yang paling dekat adalah Genesis, tapi Genesis pun hanyalah tak ada, dia hanyalah untuk aku kata media pun hanya buat tengok lah. Dia punya news pun Genesis bankruptcy, nama pun dah nampak macam bankrupt, tapi sebenarnya kalau ikutkan bawah ni belum lagi. Dia hanyalah aku kata Genesis hanyalah maklumkan we have no plan to file bankruptcy. Tapi itulah media sebenarnya dia akan mainkan isu ni. So kita tengoklah FUD tu currently tak berlaku sebarang pergerakan datik. So apapun kita beware. Untuk current time macam juga akan adalah be safe, kita simpan kita punya asset di dalam cool wallet. So current time kita tengokkan pergerakan ni kita berada di kawasan support. So retail masih lagi boleh berlaku bawah. So currently hanya holding. Kita akan tengok monitor time by time. The time tu untuk kejatuhan ni kita akan ada massive news lah, massive event ataupun untuk kat sini saja. Drop daripada atas kita drop breakout. Drop ni adalah almost dalam 20%. So 20% drop untuk Bitcoin possible akan ada beberapa event yang lain. Contoh yang paling hot untuk currently adalah Grayscale. Grayscale apa? Grayscale adalah satu organisasi yang aku kata leverage Bitcoin ataupun dia buy Bitcoin menggunakan leverage. So ini sekiranya berlaku
quarter liquidation untuk dia punya position yang akan menyebabkan the huge drop untuk Bitcoin. So mungkin itulah next event sebab kita akan monitor. Untuk belum lagi buy untuk Bitcoin, masih lagi tunjuk untuk akan buat keputusan untuk bottom sama ada 15 date dua letakkan antara 15 dan 12, 15 12 ke 15 1. So selepas saja 16.91 tu akan decide whatever price masa tu akan start buy DC untuk long term. So inilah untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen dulu sebelum tu pergi beberapa altcoin yang tu nak tengok. Maknanya tu ada monitor untuk altcoin yang tu akan heavy buy untuk next sebulan. So first kita akan tengok ruangan komen. So kita akan tengokkan ada tak permintaan untuk tengok Nano, setting Nano. So untuk Nano ni senang saja. So ajar setting Nano S Plus please. Okay, Nano ni senang saja. Untuk pindah coin ke ledger ataupun cool wallet, sama seperti anda pindah antara kata exchanger ke exchanger. Yang penting adalah setup mula ataupun setting mula kan kata Nano tu. Sebab apa? Dia akan, anda perlu request kat ledger tu, nanti dia anda perlu create password, kemudian anda perlu simpan untuk 16 ataupun 24, macam tu ada 24 word yang kita perlu secure. So 24 word itulah aku kata yang kita perlu simpan betul-betul. Sebab apa? Tanpa sekiranya kita lost aku kata ledger kita tak masalah, kita boleh beli ledger baru dan kita boleh masuk keyword yang 24 word tadi. So yang penting ledger tu tak penting pun, yang penting word itu. Sebab apa? Kalau ledger tu hilang ataupun rosak ke apa, tak ada masalah. Yang penting 24 word itu yang penting. Sebab apa? Kita boleh access menggunakan ledger yang lain. So untuk itu sebenarnya tu tak mampu nak buat aku kata review untuk setting tu. Tapi lah anda boleh cari saja di YouTube saja. Di YouTube banyak kata yang buat nanti tu akan untuk Ezra Darwin ni, dia akan sharekan link untuk yang terbaik. Anda boleh tengok kat situ. So mudah sebenarnya. Yang penting untuk masukkan tu normal, masuk tu seperti mana nak ke exchanger, antara exchanger ke exchanger. So nanti kita tengokkan tu ada beberapa request. Ada satu request tu. Okey, Gala. Okey, Langgar. Gala kita tengokkan untuk di Gala bottom and time target. So let's go, kita tengok di Gala sap. Gala pun memang tu ada invest untuk Gala. Saya tak tahu tu dah ada, nanti tu akan tengok balik tu punya Metaverse coin. Metaverse coin untuk Gala. Gala. Yes, Gala tu dah ada, ikutkan sini. Untuk ini adalah untuk punya Metaverse. So antara coin yang tu beli adalah aku kata Meta, Sandbox, Engine, aku kata RMK, Blocktopia dan juga Gala. So tu dah ada buy pun untuk Gala ni, dan tu ada expected tu ada dalam 2000 coin untuk Gala. So tu akan tambah lagi untuk next bulan. So apapun tu akan target lo major coin sebelum Metaverse. So untuk di Gala, kita akan tengokkan di Gala kejap chart apa yang berlaku. So chart currently kita akan tengok di daily. So dia punya average tu tinggi, dia punya average yes berada di 30%. So tengoklah, memang loss dengan banyak ni, tapi taklah dia akan buy lagi bawah. So untuk di Gala ni kita tengok chart dulu untuk di daily. So apa berlaku? Sebelum ni dia ada draw trendline ni, dan trendline ni dah breakout, kemudian breakout tu tak kuat pun dan drop bawah. So trendline ni kita boleh adjust, kita akan ambil line baru. So kita ambil daripada atas ini, kita akan draw yang baru tu trendline. So inilah kita dapat trendline yang baru. So trendline yang baru ni kita nampak pergerakan lebih positif untuk dia breakout. Sebenarnya kalau kita breakout atas ni, kita ada good price untuk naik atas. So kita ada sama juga di kawasan ni, kita ada support dan resistance yang sebelum ini. So sama juga pergerakan di Bitcoin, kita ada support breakout ni. So adakah dia akan jatuh bawah? So currently 2 sen adalah dia punya major support ataupun starting price untuk di Gala. So adakah good untuk invest? So kita akan tengokkan channel, dia akan drawkan satu channel. So currently channel nampak pergerakan ni drop bawah. So adakah dia boleh drop lagi? Possible boleh drop, tapi Gala currently berada di kawasan major support ataupun last support. So normally untuk tengok boleh drop di bawah ni sedikit, kemudian kita akan boleh regain balik naik atas. So regain saja dijangkakan. Untuk ni ialah be safe. Sekiranya kita tengok dulu, kalau untuk be safe Gala ni, kalau untuk long term taklah anda boleh invest duit yang expected boleh loss untuk current 2 sen. Sebab apa? Harga yang aku kata memang dah low. Tu macam kita tu tak buy lagi, tu akan tunggu untuk Bitcoin. Sekiranya Bitcoin jatuh ke 14k 10k, tu nak tengok akan Gala price sampai mana. Dan untuk be safe, kalau
untuk Gala sekiranya drop di bawah ni, kita boleh invest sikit untuk positif ataupun untuk long term. Kita perlu tengok Gala breakout balik trendline ni untuk regain balik momentum untuk ni atas. So meaning ini adalah consider good time untuk anda invest. Cuma bagi Zul akan letak sedikit tarikh macam cakap tadi, antara 15 dan 12 ke 15 satu, itu penentu untuk kita bottom. So meaning kalau kita dapat bottom time tu Gala masa tu kalau price still lagi berada kawasan ni, so good untuk kita buy. Kemudian untuk positif untuk tengok secara technical untuk price tu regain balik, dia perlu breakout atas above support yang ni, breakout trendline, dan kita nampak apa saja yang kita invest kawasan ni ada peluang cerah untuk melakukan huge kata profit untuk Gala. So itulah untuk di Gala chart. Dan untuk long term price sampai mana tu, price kita jangkakan at least untuk pergi balik ke all time high dia adalah kuartal 0.8, dan kita ada triangle yang kuartal yang belum lagi net support ataupun net sebulan, kita boleh target 2.6, 3.6 dan 4.2. So sebabkan yang ini belum ada lagi data yang kedua, so kita boleh katakan kita boleh aim sampai 3.6 dan 4.6 untuk Gala. So dalam 2.6 dolar ke 2 dalam 2 dolar. So daripada 2 sen kita boleh jangkakan untuk kenaikan sampai 2 dolar untuk Gala. So itulah sebab tu invest. So average tu tinggi 33 dolar, 33 sen. So meaning tak masalah, nanti Zul akan buy lagi kuasa ni, Zul akan buy dengan heavily untuk reducekan tu punya average. So hopefully kita akan dapatkan di atas. So untuk pergerakan ini adalah normal, ini adalah pergerakan reversal untuk daripada downtrend untuk berubah menjadi uptrend balik. So good untuk pergerakan di Gala, dan technical analysis ni adalah positif untuk kita invest untuk long term. So apa lagi coin untuk tengok lah. Pertama, coin yang Zul akan heavily invest untuk selain Bitcoin. So Bitcoin Zul akan grab kuartal seberapa yang boleh saja, tapi yang coin yang heavily yang Zul nak invest sedikit banyak yang untuk ambil profit yang kuartal high risk high return. Yang pertama Zul akan coin yang pertama adalah Ethereum. So kita akan tengok Ethereum, apa yang berlaku di Ethereum kali ni. So Ethereum sama juga, kita ada falling channel, dan untuk beberapa hari lepas sebelum Zul pergi cuti mengundi tu, kita ada triangle tu. Triangle ni suggestion adalah untuk dah breakout, dan breakout ni menunjukkan kekuasaan ke 500. Kita ada beberapa channel yang kecil yang lain. So kena ini juga. So channel ini juga suggestion kita jatuh ke almost 500 dolar. So 500 dolar ni ada target apa? Kita ada middle channel, kita ada bottom channel yang kecil ini, kemudian kita ada support dia kan 514. So untuk di Ethereum suggestion adalah kita akan drop ke 500. Macam mana nak drop 500? Sudah pulang. So jangkakan kita akan ada next big event untuk dalam crypto. So adakah ada exchanger lain yang akan collab? Genesis, Gemini, Crypto.com. So kalau ada huge another exchanger yang drop, possible kan kuartal kita akan berlaku next crash ataupun next bottom, ataupun harga untuk jatuh bottom kita untuk di Bitcoin. Untuk di Bitcoin dan juga di altcoin lain. Altcoin untuk di Ethereum itu jangkakan untuk jatuh ke kawasan almost dalam 500 dolar untuk first step. Kalau break lagi bawah itu, meaning kuartal consider memang kuartal in danger lah, semua kripto dalam in danger. So meaning apapun untuk di Ethereum itu jangkakan at least kalau dapat 500 adalah price must buy lah untuk Ethereum, siapa yang yakin untuk long term. So itulah untuk di Ethereum. Kemudian coin yang ketiga adalah dia nak buy Cardano. So kenapa Cardano? So Cardano consider high project yang kata good project untuk long term. Kemudian kita tengok macam mana dia still lagi follow kita punya triangle. Triangle kita suggestion adalah point of breaking ini price akan sampai di lower ni. So breakout, retest dan sedang menuju ke kawasan almost first target kita, iaitu 95% drop daripada all time high di kawasan almost 18 sen dolar. So untuk di Ethereum kita jangkakan sekiranya ada breakout, tambah juga middle channel ni untuk another drop ke 8%, tak jauh pun, mungkin dalam 3% lagi, 25%. Oh banyak juga, sorry sekejap, bukan 40%. So 40%. So suggestion macam juga ni, sama seperti mana di total market. Sekiranya total market drop sebanyak hampir 50%, so semua coin juga akan drop hampir 50%. Untuk Bitcoin jatuh ke 50%, consider drop sampai ke 10k. Untuk Cardano almost dalam kawasan, kalau 50% almost ke kawasan 13 sen. So between antara 18 ke 6 sen. So kalau di Ethereum tadi kita tengok Ethereum suggestion adakah price tu jatuh dalam 50% juga dari harga price. So yes betul, daripada 1000 ke 500 almost 50% juga. So kita nampak macam mana analisis kuartal
kita align dengan salah setiap chart ataupun setiap analisis tu kata berkait antara salah satu lain. Kita tengok total market drop 5%, Bitcoin drop 5% ke kawasan support, sama juga Ethereum 5% drop ke kawasan support. Sama juga di Cardano juga kalau drop dia akan drop ke kawasan support dia almost ke di dalam. Tengok dalam almost dalam kita punya target, range target antara 18 sen ke 6 sen iaitu 94% ke 98%. So untuk di Cardano kalau jatuh 6 sen ni memang dia akan buy heavily sangat. Tapi almost dalam 18 sen ni pun dah consider dia akan buy whatever antara ni. Jangkakan antara 13 sen 18 sen possible untuk bottom untuk di Cardano. So itulah untuk di Cardano. So next coin apa lagi tu nak invest adalah tu ada untuk di Phantom dan Matic. So kita tengok di Matic. So current time Matic suggestion adalah menunjukkan price akan more drop. So untuk di inilah daily. Daily dah menunjukkan body dah pun close below yang ini, below trendline. So meaning untuk altcoin lain juga menunjukkan suggestion dia untuk Matic terutamanya akan ada huge drop untuk return, at least return balik ke kawasan ini ataupun heavily drop ke kawasan untuk price target point of breaking ini. Point of breaking price adalah movement daripada breakout ini. Price menunjukkan 15 sen. 15 sen adalah apa? 15 sen adalah 95% dropping daripada all time high. So ini kita buat sikit ukuran, adakah 50% daripada 79 bagi 80 bagi 2 almost dalam kawasan ni. Kita tengokkan berapa percentage darah almost sikit heavily dalam 80%. Maksudnya 50% almost jatuh balik ke kawasan lower low. So juga kan ada possible so dalam 31 dan sedikit heavily untuk pergi 15. So position yang terbaik ataupun jangkaan bottom untuk Matic sehingga Bitcoin berada di almost dalam 14k ke 10k. So jangkakan untuk Matic juga akan berada between antara 15 sen ke 5 sen. So huge opportunity untuk siapa-siapa invest untuk long term. So itulah untuk Matic. Next adalah di Phantom. So Phantom juga antara coin yang untuk heavily invest. Kita tengok mana price cantik, pergerakan dia cantik. Currently downtrend, dah buat pun pergerakan reversal. Break saja ini kita akan ada huge, at least kita boleh sampai balik 95 sen. Sama juga di Phantom. So Phantom kita tengokkan dia akan create apa? Phantom akan create, jangkakan dia akan create triangle. So kita akan tengok satu, okay yang ni kita akan buat satu huge channel kat sini. Dari bawah ni dan nampak macam mana dia buat reaction dengan upper channel ni, middle channel ni. Kemudian kita jangkakan net drop adalah di bawah ni. So bottom kita adalah di kawasan mana-mana line di bawah ini. So kita tak perlu monitor ni, kita dah drop pun satu trend putih tu. So meaning untuk di Matic jangkaan bawah ini. So untuk di Phantom tadi kita ada channel. So untuk Phantom, untuk short term manakah price target. So untuk Phantom point of breaking kita still lagi belum sampai kita punya price target sebelum ni, iaitu point of breaking. Kita punya bear flag untuk dah breakout, kita belum lagi sampai target kita di kawasan 5 sen. So untuk di Phantom adakah huge seperti juga. Sebab apa? Untuk current time kita dah jatuh pun di $16, 16 sen ataupun hampir 15 sen. 15 sen adalah 95% daripada all time high. So ini dengan keadaan semasa yang Bitcoin belum lagi berada bottom ataupun still lagi ada opportunity untuk drop ke 14k ke 10k. So untuk di Phantom tu jangkakan kita akan another drop ke kawasan 5 sen untuk price sampai kawasan ni. Dan sekiranya sampai kawasan ni hujung bulan 12 awal bulan 1. So kita jangkakan ini possible bottom align dengan kita punya analisis di Bitcoin. Bitcoin juga possible bottom antara bulan 12 dan bulan 1. So bila Bitcoin drop, altcoin akan drop. So ini Phantom adalah huge opportunity untuk kita dapat dalam kawasan 5 sen. So dia akan heavily buy untuk di Phantom. At least dia akan dapatkan kalau 5 sen ni memang dia nak targetkan at least dia nak dapatkan dalam 10,000 coin. Currently dia ada dah hampir 200 coin, 300 coin hampir di Phantom. Tak sampai 300 tapi lebih daripada 200. Itu pun tak ingat exactly amount tapi 220 ataupun 208 lebih kurang macam tu. So untuk di Phantom kena price jatuh ke kawasan tu target 5 sen, memang tu akan grab untuk dapatkan 10k coin, 10,000 coin untuk di Phantom untuk dibawa untuk holding next bulan untuk tahun 2025. So itulah tu punya plan. So itulah tu punya heavily coin. So ada of course Bitcoin, ada Ethereum, Cardano, Matic, Phantom dan ada juga beberapa coin yang lain. Tapi coin ni tu tak letak target. Contoh di Polkadot. So Polkadot pun tu tak letak target. Polkadot adalah tu punya coin memang heavily invest juga. Tu akan buy coin ni. So untuk Polkadot tu jangkakan untuk $4 ke 4 around dalam $4 iaitu 91%. So net drop sekiranya dia drop lagi below
dijangkakan kita ada channel ni dan kita ada wedge tu. Dijangkakan dia akan follow wedge ni. So wedge kita jangkaan berada dalam kawasan almost $3 ke $4. So drop saja di kawasan tu adalah possible untuk good untuk investment long term. So Polkadot Zul tak letak target, tapi Zul akan kata grab sebanyak yang boleh untuk Polkadot bawah ini dengan dana yang Zul ada. Sebab apa harga agak mahal, $4. So tak dapat, kalau nak dapatkan 1000 coin pun dia kira lah berapa dalam ringgit Malaysia. Untuk 1000 coin 4000 4000 kali 4 dah boleh kata 4 kali 5 lah, 20,000 untuk invest. So tak apa-apa untuk invest 20k saja di kawasan ni, divide kan. So insyaAllah Polkadot akan cuba dapatkan almost at least 100 coin untuk long term sekiranya drop kawasan ni. So kalau drop $4, at least 400 saja. 400 kalau bagi 4 barulah korang dalam tak macam dalam 1600 tak sampai pun 2000 tu dah. 4 kali 4 16. Okay. 4 kali 5 lah kita jangkakan. 4 kali 5 2000. So ini dalam RM2000. So dalam RM2000 yes tu ada tak masalah, tu boleh masuk. At least dapatkan 100 coin untuk dibawa next bulan. So itulah untuk Polkadot. So sekiranya anda berminat untuk tahu lagi coin-coin anda, so anda boleh type di ruangan komen di bawah tu, type saja. InsyaAllah net review ataupun pagi besok tu akan buat review untuk coin anda. Tu hari ni tu buat galas dan untuk hari ni tu dah terangkan apa-apa coin yang tu nak buy, dan ada juga beberapa coin lain. Contoh AVAC, Solo AVAC juga good position sebab apa dia dah buat kata reversal pattern. Untuk di Solana juga dah buat reversal pattern iaitu falling channel. So mostly semua altcoin suggestion kita dah berada di falling channel. Ini menunjukkan kita dah ready untuk kita punya daripada downtrend bertukar jadi uptrend. Cumanya kita taklah naik terus drastik. Jangkakan kita akan jangkakan ada lagi another 2 tahun untuk bear market iaitu 23-24. So kita akan ada dapat bottom, kemudian kita breakout ni kita suggestion price akan buat sideways, tapi sideways itu melakukan kenaikan sampailah masa dia jangkaan 25 baru kita akan ada huge pump. So breakout, aku kata buat base, breakout, dan kemudian tahun baru kita akan ada kenaikan yang drastik. So inilah kita nak buy di bawah, kita buy low dan kita sell high nanti jangkaan hujung tahun 2025. So guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni. So walaupun untuk current market untuk crypto ada suggestion di chart ataupun suggestion di analysis menunjukkan akan ada another drop untuk Bitcoin. So bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin lagi juga drop. So apa, adakah nak drop ni? Technical mengatakan yes boleh drop, tapi untuk drop ini kita perlukan volume yang volume tinggi. Volume tinggi tu meaning kita akan berlaku next event apa yang berlaku tu tak tahu, sama ada scale, unit size, crypto.com, apa saja dalam market untuk Bitcoin, dia akan menyebabkan huge drop, dan huge drop itu akan menjadi fuel untuk Bitcoin drop ke kawasan kita menjaga. So kalau drop lagi kawasan ni, contoh minggu ni jatuh ke 13k. So possible 13k tu belum bottom. Sebab apa jangkakan? Kita jangkakan bulan 12 dan 21. So kalau kita bottom kawasan ni, so ada data yang mengatakan Bitcoin boleh drop ke kawasan trendline bawah ni almost dalam kawasan below 48% lah, almost dalam 8k. So antara 13 ke 10k plus minus mungkin 1-2 sikit bawah, itulah possible kita punya bottom. So be patient, insyaAllah bulan 12, bulan 1 kita akan start DCA whatever price. So hopefully kita dapat harga terbaik, harga termurah untuk bear market kali ni. Kemudian next bulan tahun 25 nanti kita akan boleh collect hasil kita. So untuk Bitcoin juga sama, sedang buat pergerakan yang sama iaitu huge falling channel. So bottom ni kawasan ni, breakout saja ni kita akan start survey untuk selama 2 tahun. Kemudian tahun 25 kita akan start buran untuk all time high yang baru. So guys, itu aja untuk listen untuk pagi. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa next review. Assalamualaikum. Bye bye.